Halo, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera buat warga Tapah. Welcome back to Tapah Media, juga YouTuber Tapah. Jadi, hari ni teman nak cerita bagaimana Tapah dapat nama. Atau, mahu kamu dengar. Bandar Tapah di Perak dinamakan sempena ikan ini kerana pada masa zaman pemerintahan Sultan Muqaddam Ibni Almarhum Sultan Mansur Shah, iaitu Sultan Perak yang ke-6, ada seorang datuk tinggal di sebatang anak sungai Batang Padang. Datuk itu telah memberi nasihat kepada Datuk Bendahara Garang dalam usaha dan ikhtiarnya untuk membawa pulang puteri limau purut dari luar negeri. Kerana jasa-jasa tersebut, Datuk itu telah digelar Tok Tua Sakti. Pada zaman itu, tamasya permainan menyabung ayam sangat disukai ramai. Di setiap gelanggang penuh sesah dan para hadirin dari golongan raja dan rakyat yang berjudi dengan cara tersebut. Dalam satu tamasya seperti itu, Tok Tua Sakti telah tewas dan habis kampung halamannya tergadai. Tok Tua Sakti sangat menyesal lalu bertaubat. Pada waktu malam, pada hari yang sama, Tok Tua Sakti telah bermimpi ketika dalam tidurnya. Dalam mimpi tersebut, ada menyatakan pada esoknya akan ada seekor ikan tapah sebesar manusia akan terdampar di atas pasir di kuala anak sungai tersebut. Di dalam perutnya terdapat beberapa keping emas yang akan menolong Datuk itu. Datuk hendaklah membelah perut ikan itu dengan menggunakan sembilu buluh dan menjahitnya semula menggunakan sundang lalang sebagai jarum dan ijuk kabung sebagai benang. Sebagaimana yang dikatakan di dalam mimpi itu telah dilaksanakan oleh Datuk tersebut. Kerana mengingati jasa baik ikan tapah, maka ikan tapah telah menjadi pantangan kepada Tok Tua Sakti dan keturunannya buat selama-lamanya. Anak sungai di kampung Datuk itu mengalir masuk ke sungai Batang Padang yang telah dinamakan sebagai Sungai Tapah. Tok Tua Sakti dan keturunannya adalah pasak tapah ini. Bersempena dengan peristiwa tersebut, bandar ini telah dikenali sebagai Bandar Tapah. Tidak diketahui akan kesahihan apa yang berlaku ketika Tok Tua Sakti terjumpa dengan ikan tapah tersebut. Di sini ada sedikit maklumat ringkas berkenaan ikan tapah. Badan ikan tapah panjang dan amat padat serta ia boleh membesar sehingga 2.4 meter ataupun 8 kaki panjangnya. Kepalanya lebar dengan mulut yang besar dan melekuk. Sudut-sudut mulutnya menjangkau ke belakang matanya. Gigi ikan ini amat tajam dan boleh menggigit manusia. Saiz mata ikan tapah ini kecil dan ia mempunyai 2 pasang duri dengan sirip dorsal yang kecil dan sirip belakang yang amat panjang. Tapah kini antara bandar yang terkenal kerana kedudukannya di kaki bukit banjaran Gunung Titiwangsa. Ramai pelancong dari dalam dan luar negeri yang berkunjung ke Cameron Highlands pasti akan lalu dan berhenti berehat di bandar ini. Sungai Batang Padang yang mengalir di tengah-tengah bandar Tapah telah memainkan peranan yang penting dalam sejarah bandar ini. Bahkan pada zaman sebelum bandar Tapah ini wujud, tempat ini dipanggil Batang Padang sahaja bersempena dengan nama sungai ini. Pemegang amanah emas kancing ikan tapah. Emas kancing adalah satu-satunya saki-baki emas ikan tapah yang masih ada. Ianya terbentuk segi empat iris wajik digunakan sebagai kerongsang baju wanita. Jumlah yang ada sekarang ialah sebanyak 3 keping dan inilah yang digunakan sebagai penawar kepada cucu atau keturunan Pak Kadok jika terkena bisa ikan tapah. Sekarang emas kerongsang ikan tapah dijaga oleh salah seorang keturunan Pak Kadok yang bernama Hajah Hasmah binti Pandak Logam. Seloka Pak Kadok. Aduhai malang Pak Kadok, ayamnya menang, kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa berlayar kematian angin, sauh dilabuh, bayu berpuput. Ada rumah bertandang duduk, aduhai malang Pak Kadok. Sultan Perak melantik Pak Kadok menjadi orang besar jajahan yang membawa gelaran Tok Tua Sakti, yang mana tugasnya memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada Datuk Bendahara Garang
mengenai selok-belok tempat di Aceh dalam usaha membawa pulang Puteri Limau Purut dari Istana Aceh sebagaimana dalam kisah Megat Tuaris. Pak Karut juga telah mengikat perjanjian dengan Sultan Perak pada waktu itu untuk tidak membenarkan dirinya, keluarganya dan seluruh keturunannya untuk membuat perkara larangan istana ataupun pantang larang di Raja Perak, misalnya membela kucing hitam, mempunyai buaian buluh dan sebagaimana seperti yang termaktub dalam adab pantang larang di Raja Perak.